عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukurillah, pagi ini kita dapat bersama-sama bagi meneruskan pengajian tadabbur kita berdasarkan tema, berdasarkan tajuk ataupun secara maudhu'i mengikut buku Hidup Mengabdi Hidup Berbakti. Itulah tema yang kita akan tadabburkan. Tuan-tuan dan puan yang memiliki buku ini bolehlah buka di halaman 79. Kita mulakan dengan membaca surah 4, surah An-Nisa ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran. وَلِأُضِلَّنَّهُمْ, menyesatkan daripada kebenaran. Dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak. وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. Itu maksudnya tadi. Lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu. Dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. Ayat 112 daripada 119 daripada surah An-Nisa ini, tuan-tuan dan puan, mengingatkan kita bagaimana syaitan itu berazam untuk menyesatkan kita. وَلِأُضِلَّنَّهُمْ, dia akan membuat apa saja cara strategik untuk menjadikan manusia, terutama kita yang beriman ini, sesat dari jalan yang benar. Kemudian dia membangkitkan angan-angan, amani, angan-angan. Dan angan-angan ini angan-angan kosong. Takkan itu, takkan ini. Itulah yang dicetuskan oleh keinginan-keinginan syahwah manusia. Kemudian dia merintahkan kita supaya mencacatkan telinga-telinga binatang. Ini kepercayaan dahulu, bagaimana ada kepercayaan yang kena cacatkan telinga binatang dan sebagainya. Itu semua kerja syaitan. Kemudian syaitan juga mengajak kita ni mengubah bentuk ciptaan Allah. Tuan-tuan dan puan, hari ini kerja syaitan menyesatkan manusia tidak pernah berhenti. Mungkin bentuknya agak berubah.
Tetapi hakikatnya kerja syaitan tetap akan menyesatkan kita daripada jalan Allah yang benar. Tuan-tuan puan-puan, syaitan tetap membangkitkan angan-angan kosong, angan-angan yang diasaskan, ya, disandarkan kepada keinginan syahwat. Sedangkan Allah menjadikan, Allah dah sebut dalam surah Ali Imran bahawa Allah menjadikan manusia itu dihiasi dengan keinginan syahwat. Suka kepada wanita, suka kepada harta benda, suka. Jadi itu memang Allah jadikan ia sebagai perhiasan kepada diri kita ni. Kita suka. Memang ada keinginan tu. Dan keinginan itu tidak salah. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan, syaitan mengeksploitasikan keadaan ini. Dia memberikan kepada kita gambaran-gambaran, ya, keinginan-keinginan secara berlebih-lebihan. Contoh, keinginan kepada harta tidak salah. Tetapi Islam mengajar carilah harta dengan cara yang halal. Tapi syaitan ini membangkitkan keinginan-keinginan itu sehingga manusia ini lupa yang mana yang hak, yang mana yang batil. Terus sebab orang mencari harta ni sampai tak ada batas. Sehingga tidak kenal perbuatan tu perbuatan mencuri ke, menipu ke, ya, rasuah atau apa sahajalah, jalan-jalan yang salah. Itulah caranya syaitan. Sebab apa? Syaitan mengobarkan keinginan syahwat yang asalnya halal itu sudah menjadi melampau-lampau. Itu yang disebut sebagai angan-angan kosong. Ya, kalau boleh, orang yang ada harta ni nak dapat segunung Uhud. Disebut sifat oleh Nabi itu. Dapat segunung, 2 gunung Uhud pun dia tak akan puas hati. Nak lagi. Itulah dia yang katakan angan-angan kosong tadi. Sebab ingat tuan-tuan dan puan, keinginan-keinginan yang Allah jadi syahwat ini adalah bersifat neutral. Mana harus, tak ada masalah. Kita nak kumpul harta yang banyak, sawah ladang yang banyak, binatang ternak yang banyak, silakan. Selama mana kita lakukan dengan cara yang benar. Cara yang benar ini makna kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan ke arah yang halal. Itu berbeza. Tetapi syaitan, dia akan membisik-bisikkan kita supaya menjadi tamak, haloba, sehingga hak orang pun kita nak ambil. Itulah dia yang kata angan-angan tadi. Manusia memang angan-angan dia begitu. Bila kaya dia nak jadi seperti Qarun. Bila ada kuasa dia nak jadi seperti Fir'aun. Itulah yang merosakkan manusia ni. Jadi tuan-tuan dan puan, itu kerja syaitan. Syaitan akan terus memperdaya manusia dalam keadaan yang sedemikian. Ya. Hari ini mungkin perbuatan-perbuatan seperti disebut tadi, mencacatkan telinga haiwan, mungkin kita dah tak banyak lakukannya, ya, sebab itu ada kaitan dengan amalan-amalan kepercayaan karut, ya. Tetapi kita kena ingat, ya, hari ini contoh sifat atau perbuatan syaitan menyesatkan manusia supaya mengubah ciptaan Allah itu jelas. Makin hari nampaknya semakin ramai orang-orang melakukan perkara ini. Termasuk kita orang-orang yang mengaku orang Islam. Kita ubah. Kadang-kadang kita lihat dari segi zahirnya nampak okey. Bertudung, menutup aurat, tetapi mengubah wajah mereka. Allah dah jadikan hidung tu cantik. Dilakukan lagi macam-macam kaedah, botok, cucuk, operation dan sebagainya untuk nak ubah bentuk ciptaan Allah. Bibir yang halus cantik ditebalkan, ya. Dagu yang sedia ada dah cantik, dilanjutkan lagi. Apa tujuannya tuan-tuan dan puan? Kalau kita faham dari konsep ini, mana seolah-olah kita tidak berpuas hati dengan ciptaan Allah, anugerah Allah kepada diri kita. Maka kita cuba nak mengubah. Padahal perbuatan mengubah itu sebenarnya
Itulah dia kerja syaitan, angan-angan. Hakikatnya tak cantik mana pun. Allah dah jadikan bibir halus cantik lah. Ditambah lagi dicucuk sana sini bagi bibir tu tebal. Ya? Kan kita lihat sendirilah hari-hari tuan-tuan perempuan. Ini saya cakap ini sebagai teguran. Straightforward. Itulah hakikatnya. Itu termasuklah kita perbuatan mengubah ciptaan Allah. Tak puas hati dengan ciptaan-ciptaan Allah. Maka kita menggunakan teknologi kosmetik lah sebagainya untuk merubah diri kita. Kalau dulu tuan-tuan perempuan lagi dahsyat, ya, ramai orang pakai susuk dengan niat menggunakan cara sihir untuk merubah rupa dia bagi nampak cantik. Hari ini orang buat lagi dahsyat. Mana mengubah terus secara fizikal wajah mereka. Jadi tuan-tuan perempuan, siapa yang terlibat, tolonglah sadar bahawa perbuatan itu adalah kesan pengaruh tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan. Kerana syaitan tu nak kita melakukan apa yang Allah larang, itu aja. Allah dah jadi kita ni sesuai dengan fitrah diri kita. Allah lebih tahulah, Allah dah jadikan kita dalam keadaan terbaik. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk kejadian ciptaan. Cantik dah. Kerana kecantikan itu kita kena faham dia subjektif. Sesuai dengan diri dia. Sesuai dengan suku kaum dia. Ada Allah yang memang Allah ciptakan suku kaum tu bibirnya tebal. Tapi sesuai kecantikan tu untuk diri mereka. Memang cantik sesuai. Ada yang Allah jadikan suku kaum tu sesuai dengan bentuk rupa mereka. Tapi ketika mana kita nak mengubah ciptaan itu, maknanya niat kita apa sebenarnya? Seolah-olah, bukan seolah-olah, memang kita tak puas hati dengan apa yang Allah bagi pada kita. Itu hakikat dia, bukan seolah-olah lagi. Nah, jadi tuan-tuan perempuan, di situlah kita kena berhati-hati apa yang disebut di dalam ayat ini, ya. Ayat surah An-Nisa. Ayat ni kebetulan ada dalam surah wanita, tuan-tuan perempuan, ya. Jadi kaum wanita kena bagi perhatianlah. Tolonglah hentikan perbuatan mengubah-ubah diri kita. Tapi hari ini kaum lelaki bertanggungjawab juga, walaupun kita lihat ayat ni ada dalam surah wanita, tuan-tuan perempuan. Surah An-Nisa. Surah 4 ayat 119. Jadi kaum wanita terutama muslimat berhati-hatilah, jangan terpedaya. Kita bertudung lingkup, alhamdulillah bagus tutup aurat, tapi kita mengubah rupa bentuk kita. Ini satu yang tak kena, bertentangan dengan ayat yang kita baca ini. Fala yughayyirunna khalqallah. Ingat baik. Mengubah ciptaan Allah. Wa man yattakhidz asy-syaitana waliyan min dunillah. Sesiapa yang mengambil syaitan ini sebagai wali, pelindung mereka, faqad khasira, maka rugilah mereka khusranan mubina, dengan kerugian yang sangat jelas. Allah. Itulah bila kita baca ayat-ayat yang Allah cerita bab syaitan ini, tuan-tuan perempuan, barulah kita dapat mengumpul kekuatan untuk nak menghadapi syaitan ini sangatlah dahsyat. Terutamalah apatah lagi dalam zaman kita, zaman yang disebut zaman penuh dengan fitnah. Lagilah dahsyat. Kadang-kadang kita keliru yang baik dengan yang jahat itu, seolah-olah kita pun tak dapat nak membezakan yang benar dengan yang salah. Tauhid dengan syirik, susah nak bezakan. Jadi yang akan membantu kita, hidayah, hudan, petunjuk Allah lah yang kita perlukan. Sebab itu kita kena dampingi Quran, kena benar-benar membaca, faham, beramal dengan Al-Quran. Kerana itulah petunjuk yang akan menyelamatkan kita. Apatah lagi, bagaimana yang saya sebutkan, saya ulang lagi, kita berada di zaman penuh dengan fitnah. Kadang-kadang kita tak kenal
kebenaran itu. Sebab kita melihat orang yang bercakap itu fizikalnya, zahiriahnya hebat, dahsyat. Penampilan dirinya, pakaiannya, cara bercakapnya, cara berhujahnya. Tetapi rupa-rupanya syaitan palsu. Jadi berawas tuan-tuan perempuan. Sebab hari ini syaitan pandai. Dia pandai menyamar diri. Kemudian syaitan juga memperalatkan kawan-kawannya dari kalangan manusia. Ini yang kita takut ni. Syaitan yang ni mungkin kita boleh berlindung dengan Allah. Tapi syaitan ni dia mungkin dekat dengan kita. Kawan kita. Mungkin saudara kita. Mungkin orang-orang yang kita sayangi. Jadi kita kena berhati-hati kerana syaitan itu tetap musuh kita. Jangan sekali-kali mengambil syaitan-syaitan sebagai wali kerana Allah sebut dah. Syaitan akan membawa kita ni menjadi orang yang rugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya. Kita sambung dengan ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan itu sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji indah. Serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain. Hanyalah tipu daya semata-mata. Jadi tuan-tuan perempuan ingat, syaitan itu boleh menjanjikan kita macam-macam. Janji yang indah-indah. Tetapi hakikatnya semuanya adalah palsu. Angan-angan yang dibangkitkan oleh syaitan itu adalah angan-angan yang kosong. Dan akhirnya akan merugikan manusia sendiri. Itulah kerja syaitan. Tapi diperindahkan, Masya Allah. Tuan-tuan perempuan, kita lihat ini sihir ya. Susuk ini ceritanya, ya pada orang yang sebahagian orang tidak percaya pada susuk ni. Tetapi kita orang beriman kena percaya. Susuk itu adalah bahagian daripada sihir. Sedangkan sihir disebut dalam Al-Quran, tuan-tuan perempuan. Kalau kita tak beriman kepada sihir, seolah kita tak beriman kepada Al-Quran. Orang yang menggunakan susuk, dengan menggunakan susuk itu syaitan akan datang menjadikan, menampilkan wajah orang yang pakai susuk ni seolah-olah sangat cantik. Jadi yang cantik itu bukanlah wajah sebenar orang itu, tetapi ialah syaitan. Itu kena faham. Syaitan yang bagi nampak cantik. Itulah dia panggil sihir tadi. Sebab sihir ni memang kerja manusia dan syaitan. Tak ada syaitan bersama. Syaitan daripada golongan jin tak bersama. Tak jadi sihir ini, tuan-tuan perempuan. Jadi orang pakai susuk ni pada pandangan sebahagian orang lah. Dia melihatnya cantik. Oh, cantiknya. Walaupun usianya sudah tua. Tapi kelihatan. Jadi yang cantik itu adalah pada penglihatan. Hakikatnya dia begitulah juga. Sebab syaitan tu mana boleh syaitan itu boleh menampilkan. Sebab dia boleh merupakan nampak orang tu seolah menjadikan orang yang melihat terpesona. Itulah kerja syaitan. Tapi pada orang yang dapat melihat dengan kebenaran, ya, insya-Allah dia akan dapat membezakan yang mana kecantikan yang asli, yang mana kecantikan susuk, kecantikan sihir. Jadi tuan-tuan perempuan, sehingga hari ini pun orang masih mengamalkan benda-benda tu. Kerana jahil. Kerana mereka tidak mengetahui hukum hakamnya. Jadi setiap sihir, ingat, sihir itu adalah satu dari 7 dosa besar. Dan sihir membawa kita kepada syirik. Sebab kita melakukan hajat kita tidak bersandarkan kepada Allah. Sebaliknya kita bersandarkan kepada kekuatan sihir. Kekuatan tukang sihir dan juga jin-jin jahat. Ingat tuan-tuan perempuan, di situlah kita boleh menjadi syirik. Jadi amalan contoh untuk nak melariskan perniagaan. Ini amalan yang kita tak sedar kita lakukan.
Amalan nak menunjukkan kita ni hebat, gagah, ya, cantik. Memang kita tidak merosakkan orang, tetapi perbuatan itu tetap juga perbuatan sihir. Jadi awas, berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Sebab sihir itu daripada perbuatan syaitan. Sedangkan kita diingatkan supaya benar-benar menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Itu kita baca di dalam surah 35. Surah 35, surah Fatir. Surah 35, surah Fatir, ya, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Yang pertama, ingat, syaitan itu musuh. Itu satu fakta, kita terima dia sebagai musuh. Yang kedua, kita kena bertindak menghadapi dia sebagai musuh. Kan ada dua situasi dalam ayat ni kena faham. Satu, pernyataan bahawa kita faham Allah mengingatkan kita syaitan tu musuh kamu. Yang kedua, Allah ingatkan kamu kena jadikan dia tu musuh. Jadi dua situasi yang kita kena lakukan. Sebab ayat ni merupakan perintah kepada kita. Ingat tuan-tuan perempuan, ada orang mengaku dia tahu syaitan itu musuh, tapi dia tidak melawan syaitan itu. Dia tidak menerima syaitan sebagai musuh. Malah ada yang orang duk layankan syaitan. Sebab itu orang-orang yang masih, macam saya sebutkan tadi, melakukan benda-benda seperti saya kata tadi, nak mencantikkan diri dia, ya, dengan bagai-bagai cara nak mengubah ciptaan Allah tadi. Dia sedar syaitan itu musuh, tapi dia melakukan juga benda-benda yang ditipu daya oleh syaitan tadi. Sama juga orang yang pergi menggunakan sihir dan sebagainya. Mungkin mereka tahu syaitan itu musuh, tapi mereka masih. Itu ada dua benda dalam ayat ini, tuan-tuan perempuan. Ayat ini pendek, tetapi dia ada dua benda besar di situ. Yang pertama, kita kena menerima hakikat bahawa syaitan itu musuh. Yang kedua, kita kena bertindak kepada syaitan sebagai musuh. Makna kita layani dia sebagai musuh. Jangan layan lebih daripada itu. Itu makna peringatan ayat ini. Allah mengingatkan kita supaya menghadapi, memusuhi syaitan itu. Sebab sebagai musuh, kita kena memusuhinya. Dan jadikan ia benar-benar musuh. Allah mengingatkan berulang kali betapa jahatnya syaitan dan niat busuknya untuk memperdaya manusia. Menggelincirkan mereka daripada jalan yang lurus. Kita baca dalam surah A'raf. Ini surah A'raf ni banyak menceritakan tentang iblis dan syaitan. Ayat 16-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Telah berkatalah iblis, kerana engkau, wahai Allah, menyebabkan hendaku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat bagi menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, serta dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Itulah ayat-ayat iblis. Ayat-ayat sumpahan iblis. Dia berazam nak menyesatkan manusia daripada jalan Allah yang lurus dengan cara macam dia duduk di mana saja.
Ingat baik-baik. Ayat ini kalau kita faham, isunya sekarang ni, syaitan daripada jin ni kita tidak dapat melihat mereka. Seperti yang ayat sebelumnya saya baca semalam, bahawa mereka dapat melihat kita dari pelbagai sudut, tapi kita tidak dapat melihat mereka. Itu takdir. Kita terima takdir itu. Tetapi Allah bimbing kita untuk sadar pada setiap masa, setiap ketika, bahawa syaitan akan berusaha menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Mana ketika mana kita nak buat yang baik, syaitan akan membisik-bisikkan. Pertama, dia membisikkan keraguan. Itu yang dipanggil was-was. Kita tahu benda ni baik nak buat, tapi dia akan was-waskan. Kita mula terfikir, nak buat ke tak buat? Nak buat sekarang kan, nak buat besok? Itu bisikan-bisikan was-was daripada syaitan. Jadi kalau kita sadar, mana apa sahaja yang kita nak lakukan, ada datang was-was perasaan ini. Ya, yang kita rasa, bisikan itu. Bisikan syaitan, dia tahu kalau kita orang yang baik ni, kita akan terus kerja-kerja kebaikan. Tak mungkin kita tak solat. Tetapi syaitan akan membisikkan, tunggu dulu. Awal lagi. Ini bisikan-bisikan was-was dipanggil. Jadi was-was ni bertahap-tahap, tuan-tuan, perempuan. Sehinggalah ke tahap yang sangat parah. Sehingga orang boleh lupa. Boleh hilang kewarasan akal dia. Disebabkan oleh gangguan was-was ini. Itu yang disebut dalam istilah psikoterapi, disebut sebagai apa? Sebagai skizofrenia. Itu dah level yang sangat tinggi, sangat dahsyat. Tetapi bagi kita orang biasa, yang kita rasa masih sihat ini, bisikan itu sentiasa ada. Cuma isunya kita kenal atau tidak bisikan syaitan itu. Itu saja. Dan itu kena belajar khusus tentang bab syaitan, tuan-tuan. Disebut di sini, apa langkah syaitan tadi? Dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Jadi Allah mengingatkan kita, begitulah nekatnya syaitan bersumpah untuk menyesatkan manusia. Jadi itulah cabaran besar kepada kita sebagai manusia. Itulah cabarannya. Makna kita berhadapan dengan cabaran syaitan yang isunya tak kelihatan. Kita tak nampak dia. Dia datang dari depan, tak nampak. Di kanan, kiri, kita tak nampak. Di mana saja dia berada, syaitan ni. Dalam masjid pun dia berada. Ketika kita solat, dia akan mengganggu orang yang solat. Mendatangkan was-was, mengalihkan perhatian orang solat. Itu semua kerja syaitan. Di mana saja dia akan ikut kita. Itulah maksud tadi. Ingat, oleh kerana syaitan itu ditakdirkan Allah tidak berjisim. Kalau seperti kita senang, kita nampak. Oh, ni yang nampak. Dia datang. Kiri, kanan kita nampak. Tetapi kerana kita tidak melihatnya. Namun Allah mengajar kita cara-cara strategik untuk menghadapi syaitan ini. Mari kita melihat surah Al-A'raf ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim. Dan jika engkau merasa dihasut oleh suatu hasutan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika kita terasa ada gangguan, macam saya sebut tadi, kalau kita latih diri kita, kita akan dapat mengesan bisikan syaitan itu tadi. Jadi kita terasa, aku ni diganggu, maka cepat-cepatlah kita kena berta'awuz kepada Allah, berlindung diri. Dengan apa caranya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang Allah ajar kita. Itulah senjata yang ampuh, yang mudah. Di mana pun kita boleh lafazkan. Kita kata rasa. Sebab selalunya bisikan-bisikan syaitan tu disebut waswasu fi sudur, di dalam dada. Maka kita
Peganglah kalau nak rasa sentuhan tu lagi. Letakkan tangan di dada, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka insya-Allah Allah jaga kita, Allah selamatkan kita daripada bisikan-bisikan jahat syaitan. Ingat tuan-tuan dan puan, syaitan dari jin ni kita tak nampak. Tak mungkin kita nak berlawan sebagaimana kita boleh menghadapi musuh nyata. Maka senjata kita ialah dengan beristi'azah. Mohon berlindung diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup dengan lafaz itu, insya-Allah Allah akan menjaga kita. Sebab ini Allah ajar jelas ni dalam ayat ni. Allah ulang lagi dalam surah yang lain. Ya. Kali ayat yang sama. Ketika kamu terasa ada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan. Gangguan ni banyak bentuk lah. Ada dalam bentuk bisikan, ada dalam bentuk mungkin kelibat-kelibat yang kita kelihatan atau kita mendengar. Macam ada sebut sebagai halusinasi. Itu dia macam mendengar suara yang benar. Ya. Tetapi kita orang awam biasa ni terasa bisikan tu ada. Macam contoh kita nak melangkah pergi melakukan sesuatu yang baik. Ada benda yang menghambat. Seolah-olah dia kata nanti dulu. Itu bisikan syaitan. Ya. Jadi nanti kena belajar benar-benar lah. Secara khusus bab nak mengenal syaitan ini. Dia ada buku lain. Sebab tu saya tulis buku-buku tentang syaitan ini. Tajuk dia salah satunya ialah Sumpahan Iblis. Yang keduanya ruqyah, strategi atau kaedah spiritual untuk menghadapi syaitan ini, ya. Setakat itu dulu tuan-tuan puan-puan kuliah kita pagi ini. InsyaAllah saya akan bagi nota-nota yang kita baca pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan, sekadar itu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah manfaatkanlah, ya. Kita bertemu lagi di esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.